Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam perkenalan. Selamat datang ke MAF Studio Channel. Untuk permulaan di channel aku ni, aku akan kongsikan kisah-kisah mistik, seram, kerasukan yang aku sendiri alami, yang aku sendiri lalui. Dan kejadian-kejadian ini adalah story yang sebenar, yang betul-betul terjadi. So, aku harap dengan kisah aku kongsikan dekat korang ni ada teladan, ada iktibar dan ada pengajaran yang boleh diambil. Tanpa buang masa lagi, mari aku kongsikan sebuah kisah kerasukan yang berlaku di asrama di sebuah sekolah di Negeri Sembilan. Alright guys, kejadian ni berlaku pada tahun 2007. Waktu ni aku dalam tingkatan 5. So, masa kejadian ni berlaku waktu tengah malam dalam jam 1 ke 2 pagi. Masa kejadian ni berlaku, aku dan rakan-rakan yang lain, budak-budak asrama yang lain macam biasa. Pukul 12 tu kita orang dah kena tidur, lampu semua tutup dan tak ada siapa boleh buka lampu. Kalau buka lampu memang warden akan marah dan akan dikenakan tindakan tata tertib. Itu adalah undang-undang pada waktu tu. Macam biasa kita orang berborak, berbincang, semua buat perkara yang sama. Ada yang dah tidur, ada yang masih lagi bersuka, bermain, berbincang masa depan diorang, ada yang study. Waktu ni memang aktiviti macam biasa sehinggalah jam 2 pagi tiba-tiba kedengaran satu jeritan di blok form 4 yang di mana kita orang anggap benda tu macam biasalah. Ya, kadang-kadang memang ada suara-suara yang pelik-pelik dan misteri tiba-tiba muncul, sehinggalah salah seorang rakan aku datang dan ceritakan apa yang terjadi dekat blok form 4. Untuk pengetahuan korang, aku adalah salah seorang pengurusi surau pada waktu tu dan aku adalah salah seorang EJK asrama juga pada waktu tu. Jadi bila rakan aku datang ceritakan pada aku apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa ada jeritan tadi, rupa-rupanya ada budak yang telah kerasukan. Tanpa buang masa, dia ajak aku pergi ke blok form 4 di tingkat 2. So, sampai sahaja di tingkat 2 blok form 4 tu, untuk pengetahuan korang, blok form 4 tingkat 2 ni tak sama dengan blok form 5 tingkat 2. Blok form 5 tingkat 2 ni ada bilik-bilik lah. Setiap bilik tu ada 10 katil dan mereka. So, maksudnya satu bilik tu muat dalam 20 orang. Untuk tingkat 2 blok form 4 ni, dom diorang jenis rumah panjang. Maksudnya macam rumah panjang tu melebar dan tak ada bilik-bilik, maknanya tak ada wall by wall. So memang sangat-sangat luas. Jadi aktiviti yang diorang lakukan tengah malam memang kita orang AJK tak boleh nak kontrol. Susah sebenarnya nak kontrol. Siapa yang pernah duduk asrama tahulah aktiviti budak asrama, baik lelaki maupun perempuan, masing-masing ada aktiviti mereka sendiri. So bila sampai je dekat dom blok form 4 ni, member aku bagi tahu dekat aku, kau tengok dekat ujung penjuru tu ada seorang budak tengah berdiri tegak. Bila aku tengok dalam keadaan gelap tu, aku gerak dan pergi dekat hujung penjuru member aku tunjuk. Aku tengok memang ada seorang budak ni tengah berdiri tegak. Bila aku sampai dekat dia toleh pelan-pelan dekat aku dan dia pandang dengan renungan yang sangat tajam. Kemudian aku pergi balik dekat rakan aku ni, aku tanyalah, betul ke dia ni kena rasuk? Betul, budak ni kena rasuk. Tanpa buang masa, aku terus minta diorang azan 4 penjuru. Sebab apa? Sebab aku tak nak, benda ni bukan main-main, jadi aku ambil serius. Sebab pernah terjadi sebelum ni kejadian-kejadian kerasukan dekat asrama ni dan kejadian-kejadian mistik dekat asrama ni berlaku. So benda ni memang dah biasa dah kita orang lalui. Jadi tanpa buang masa, aku minta rakan-rakan aku yang follow aku tadi pergi ke dom blok form 4 ni, aku minta diorang pergi ke 4 penjuru dan azan. Dan seorang lagi azan di tengah-tengah. Maknanya ada 5 orang. 4 dekat penjuru, lagi seorang azan di tengah-tengah. Kemudian diorang pun, rakan-rakan aku ni pun melaungkan azan. Masa dia tengah melaungkan azan tu, budak junior yang kena rasuk tadi, dia ketawa sangat kuat, sehinggalah ketawa dia tu sampai habis azan. Bila kita orang habis azan, dia pun berhenti ketawa. Kemudian selang beberapa minit dia ketawa balik. Masa ni macam dia menunjukkan satu karakter yang sangat-sangat berbeza. Seakan-akan aku dapat rasa masa tu dan rakan-rakan aku dapat rasa masa tu, kita orang beranggapan yang bahawa kita orang ni tak standing dengan dia. Pengetahuan korang, sebab apa aku minta diorang azan 4 penjuru tu dan di tengah-tengah, itu adalah saranan ustaz-ustaz yang pernah bagi tahu kita orang, kongsikan ilmu dia dengan kita orang, bahawa kalau apa-apa terjadi tentang kerasukan atau kisah-kisah mistik, khususnya kerasukan lah, ustaz ni minta kita orang azan 4 penjuru dan tengah-tengah, supaya dengan niat, dengan sebab azan tu ada satu aura positif di dalam kawasan tersebut maupun di dalam dom tersebut. Jadi itu sebab aku minta diorang azan dulu.
Bila budak junior tadi gelak semula, dan gelak tadi kan dia berhenti, kemudian dia gelak balik, aku minta rakan-rakan aku ni membaca ayat-ayat suci Al-Quran supaya dengan asbab tu dapat mengurangkan tekanan dan dapat menjauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik berlaku, khususnya mungkin kita tak tahu ada serangan-serangan yang lain. Jadi kita orang minta pertolongan dengan izin Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang kita orang bacakan dapat mengurangkan tekanan dan ketegangan yang ada di dalam dom tersebut. Masa rakan-rakan aku tengah baca ayat suci Al-Quran ni, aku minta salah seorang DK yang ada untuk diorang turun dan bagi tahu dekat warden, report kepada warden, ceritakan apa yang terjadi sebenarnya di blok form 4 ni, dan minta warden panggil ustaz lah untuk bantuan untuk settlekan masalah ni. So sementara kita orang tunggu warden dan ustaz datang, kita orang terus membacakan ayat suci Al-Quran sambil tu berselang-selikan azan tanpa putus, supaya macam aku cakap tadi, dapat mengurangkan tekanan dan energi-energi negatif seperti yang ustaz minta kita orang buat lah sekiranya berlaku kerasukan. Tiba-tiba guys, masa kita orang mengaji dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan melaungkan azan, ada seorang budak ni, dia badan dia kecil je, dia datang dekat kita orang, budak junior datang dekat kita orang. Salah seorang rakan aku ni, dia datang dekat salah seorang rakan aku yang sedang mengaji ni, maksudnya sedang membaca ayat suci Al-Quran ni. Dia datang dan dia tenung je rakan aku ni. Kemudian dia datang dan bergerak pergi ke salah seorang lagi rakan aku ni, dia tenung juga tapi tak berapa lama. Kemudian dia pergi dekat salah satu katil dan mereka, dan dia duduk. Pandangan dia terus pandang ke arah budak yang first tadi kena rasuk. So bila dia pandang dengan renungan yang sangat tajam, sangat tegas, kita orang dah dapat rasa dah bahawa budak ni ada something wrong dekat dia ni. Maksudnya kita orang agak bahawa dia pun kena rasuk. Dan tiba-tiba dia cakap begini, dia tunjuk dekat budak yang first tadi kena rasuk, dia bagi tahu, jangan kau kacau cucu aku, dia kata. Kan, jangan kau kacau cucu aku, dia cakap. Kemudian budak yang second kena rasuk tadi, dia duduk dekat katil mereka tu sambil dia cakap, jangan kau kacau cucu aku ni. Kita orang lebih confident dan bahawa yang dia memang kena rasuk, dah ada benda kat dalam badan dia telah merasuki dia lah. Bila dia cakap je ayat macam tu, budak first kena rasuk tadi, dia gelak besar tau. Jin yang ada dalam badan budak yang kena rasuk yang first tadi ni gelak besar, sangat-sangat kuat gelak dia, sambil dia menoleh dan merenung balik ke arah budak kedua yang kena rasuk ni. So masa kejadian ni, kita orang memang rasa sangat-sangat seram, sebab dia macam ada satu momentum tau, macam ada satu power yang saling bertembung, macam ada satu energi yang sedang bertembung, macam nak berlawan tau. Masa tu kita orang, budak-budak AJK dan budak-budak rakan-rakan DOM dan junior-junior lain ni macam dah standby. Ada yang macam nak lari, ada yang macam nak membantu, ada yang macam yalah standby. Sekiranya ada apa-apa benda berlaku, memang kita orang kena cepat-cepat handle lah. Takut ada berlaku pergelutan ke. Tapi Alhamdulillah tak ada apa pergelutan pun yang berlaku, hanya pandangan sambil yang budak first tadi ni pandang dia dalam keadaan gelak-gelak besar. Bila budak first tadi ni gelak besar, yang second ni pula, yang budak kedua yang kena rasuk ni berdiri. Dia berdiri secara tiba-tiba dan tanpa diduga dia terajang katil mereka yang ada di hadapan dia. Okey guys, aku nak bagi tahu korang, memang aku ingat lagi tahun 2007 ni, katil double decker kita orang ni telah ditukar dengan katil double decker yang baru. Kita orang tak pakai katil double decker yang lama, boleh diangkat dalam 5 hingga ke 4 orang saja. Tapi katil double decker kita orang yang baru ni sangat-sangat berat guys, perlu diangkat 6 hingga ke 7 orang. Sangat-sangat berat guys, bergantung pada saiz tubuh badan. Kalau kecil-kecil macam aku ni, kemungkinan 6 ke 7 memang kena angkat. Kalau dia besar-besar, memang sadar punya, mungkin 5 ke 4 orang dah boleh angkat lah. Tapi memang serius guys, sangat-sangat berat. Aku ingat ini, sebab katil tu baru dan besar, besi dia pun tebal, sangat-sangat solid besi dia. Kemudian bila dia terajang dia katil mereka yang di hadapan dia ni, kita orang semua terperanjat dan sangat-sangat kaget, dan tak sangka dia boleh terajang katil tu, dan katil tu berganjak guys. Jarak dia adalah sejauh lebih kurang, tak jauh sangat lah, lebih kurang 1 kaki lah. Tapi memang berat guys, maknanya kuat budak ni. Benda yang ada dalam dia tu sangat-sangat kuat guys. Walaupun kita tahu bahawa kekuatan tu adalah milik Allah secara mutlak, tapi kita secara logiknya pada masa tu, kita boleh fikir bahawa dia adalah budak dengan badan yang kecil, boleh terajang katil dan mereka yang perlu diangkat 6 ke 7 orang. Dan
berganjak pula tu katil tu. Memang seram guys masa tu, aku ingat lagi, sangat-sangat seram. Ada yang member aku tengah baca pun terberhenti sebab memang yang tengah azan pun stop azan, sebab tak menjangka yang dia boleh terajang katil mereka tu. Lepas dia budak tu terajang katil mereka tu, dia duduk semula dalam keadaan dia pandang budak yang pertama kena rasuk tadi tu sambil tersenyum guys. Senyuman yang sangat-sangat mengerikan guys, sangat-sangat, dia macam satu kepuasan tau, menunjukkan kekuatan kau pada lawan kau. Dia macam tu tau. Masa kejadian tu tengah panas, tiba-tiba kita orang dengar budak-budak dekat luar dom ni macam berbisik-bisik, macam bising-bising. Rupanya alhamdulillah ustaz dan warden telah datang. Kemudian bila datang ustaz dan warden pada ketika keadaan tengah tegang tu, dua-dua ni seperti dalam keadaan kaku. Lagi-lagi budak yang pertama kena rasuk tadi tu, dia pun macam dah tahu ada seorang ni yang ada ilmu kot. Dia boleh tahu seseorang ni datang, ustaz ni nak datang kat dia dah awal-awal pusing badan dia, nak macam nak lari tau. Nampaklah dia dalam keadaan ketakutan. Bila ustaz tu masuk je, melangkah masuk ke dalam dom tu, budak yang pertama kena rasuk ni pusing balik badan dia dan menghadap ke arah pintu yang ustaz tadi berdiri dengan warden tadi. Dia cakap, jangan kau ingat kau boleh kalahkan aku. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Ustaz tadi pun tanpa buang masa baca ayat suci Al-Quran, mungkin sebagai peninding untuk diri dia. Kemudian dia pergi ke arah budak kedua yang tengah duduk dekat katil mereka tadi. Dia pergi kat budak tu, dia cakap macam ni, jangan risau, aku akan selesaikan benda ni. Kita orang masa tu pelik lah, kenapa dia cakap macam tu, ada hubungan ke diorang ni? Macam tu, tapi takkan lah kan. So lepas dia cakap macam tu, dia pergi bergerak ke budak pertama yang kena rasuk tadi, dan terus dia pegang kepada budak tu dan dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan budak tu terus tumbang. Ustaz tu meneruskan ruqyahnya, membaca beberapa ayat suci Al-Quran untuk melawan jin yang ada kat dalam badan tu. Dan dekat situlah masa ustaz tengah ruqyah tu, ada ustaz soal jin tu, dan kita orang tahulah kisah sebenar apa yang terjadi. Rupa-rupanya guys, budak yang pertama kena rasuk tadi ni, dia telah melakukan kesalahan di mana dia mencabar jin-jin ataupun makhluk halus yang ada di sekitar kawasan sekolah dan kawasan asrama untuk berlawan dengan dia. Tanpa dia duga, gurauan yang dia buat itu telah memakan diri dia sendiri. Bayangkan guys, kerana mulut yang celupa tu, dia telah dirasuki oleh jin yang di mana jin ni adalah yang sangat kuat dan dia adalah jenis jin yang pendendam. So apa yang terjadi guys, ustaz terus membacakan ayat ruqyah dan alhamdulillah budak ni sedar, dan ustaz minta kita orang sediakan air dan ustaz bacakan ayat ruqyah pada air itu dan berikan budak yang pertama ni minum. Kemudian bila budak yang dah sedar dan kembali normal dalam keadaan keletihan, ustaz tinggalkan dia dekat situ, suruh kita orang jaga. Ustaz bergerak pula ke arah budak nombor 2 yang kena rasuk tadi. Bila sampai je dekat budak nombor 2 yang kena rasuk ni, ustaz cakap kat budak ni, semua dah selesai, kamu boleh pergi. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Bila habis je ustaz cakap, budak ni terus pengsan dan terbaring ke atas katil. Bila kejadian tu berlaku depan mata kita orang sangat terkejut. Kemudian salah seorang kawan kita orang ni macam tak sabar agaknya, dia tanyalah, ustaz, kenapa senang sangat? Macam tu tau. Jadi ustaz ni cakap lah, yang masuk dalam badan budak yang nombor 2 tadi ni, yang kena rasuk ni, adalah penjaga budak ni dari keturunan dia sendiri. Dan penjaga dia tu adalah yang baik. Sebab apa penjaga ni masuk, kalau korang nak tahu, rupa-rupanya penjaga budak ni masuk dalam badan budak ni adalah untuk menjaga budak ni daripada anasir-anasir luar yang sebenarnya dah mengelilingi kawasan asrama kita orang. Makhluk-makhluk halus ni dah mengelilingi kawasan asrama kita orang untuk attack kita orang sebenarnya. Tapi alhamdulillah ustaz ni dapat detect satu aura positif, yang di mana aura positif tu datangnya daripada azan yang kita orang lakukan mula-mula masa kita orang datang dekat dom tadi. Yang 4 penjuru aku cakap tadi kan, dengan sorang-sorang kat tengah tadi kan. Dan itu yang kita orang lakukan. Itu adalah berkat azan yang kita orang lakukan. Alhamdulillah sangat-sangat. Dengar benda tu kita orang sangat seronok dan sangat lega lah. Sebab apa yang kita orang lakukan alhamdulillah betul dan Allah terima apa yang kita orang lakukan. Kejadian ni tak habis dekat sini saja guys. Budak yang pertama tadi tu guys, berlaku perkara-perkara mistik dekat dia, di mana dia sering nampak penampakan, nampak macam ada benda ikut dia, rasa macam ada sesuatu berhampiran dengan diri dia, padahal tak ada apa benda pun dan tak ada apa yang dilihat pun. Tapi dia merasakan bahawa ada sesuatu yang ikut dia tau. Dan dia sangat-sangat takut sehingga kan dia tak dapat nak pergi ke sekolah. Dan dia duduk di asrama terpaksa ditemankan oleh rakan-rakan. Sebab dia, perasaan dia sangat-sangat takut sehingga jiwa dia menjadi kacau guys.
Kemudian apa yang berlaku selepas tu, pihak sekolah call parents dia untuk suruh datang dan ambil budak ni untuk bawa balik dan berubat di kampung. So aku harap kisah yang aku kongsikan dengan korang ni ada pengajaran, ada iktibar yang boleh kita ambil. Apa pun yang kita lakukan, perlulah kita ingat adakah betul ataupun tidak, adakah ia melibatkan sesuatu yang boleh memusnahkan diri kita sendiri ataupun tidak. So, sampai di situ sahaja cerita aku. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe serta tombol loceng supaya korang dapat info serta update-update video yang terbaru daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.